وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Azza wa Jal, kita sama-sama dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah seperti mana yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya sebenarnya menggantikan ruang Ustaz Samsudin yang tidak dapat hadir. Jadi tajuknya seperti yang tuan-tuan lihat, nampak ke di belakang TV, nampak tak? Nampak, alhamdulillah. Kita fokus kepada tajuk amalan-amalan yang berbentuk harian lah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan sudah pun mengamalkan zikir-zikir ini, ataupun mungkin belum yang lagi mengamalkan. Moga-moga kita teruskan mengamalkan zikir yang kita khususkan berkenaan dengan zikir-zikir yang boleh memberikan perlindungan kepada kita daripada sebarang perkara yang boleh memberikan mudarat terhadap diri kita. Zikir-zikir ini kita akan mengambilnya ada dua rujukan. Yang pertama, kita akan menyebutkan zikir yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maknanya ayat-ayat Al-Quran lah. Yang kedua adalah zikir yang bukan daripada ayat Al-Quran, tetapi ia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dua ayat terakhir di dalam suratul Al-Baqarah. Bukan semua ayat. Kalau semua ayat tak larat nak baca 286 ayat. Ini adalah dua ayat yang terakhir. Ayat terakhir 286. Kalau dua ayat terakhir bermula ayat 285 dan ayat nombor 286. Ayat ini saya yakin kita dah biasa baca ayat ini, iaitu ayat yang bermula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampailah pada hujung ayat. Kemudian disambung dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua-dua ayat ini adalah berdasarkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, datangnya daripada perawi dia daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Suara saya tetap boleh dengar ya? Saya cakap laju sangat ke? Ya. Balik jalan ke? Hadis ini Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-ayatani min akhiri suratul Baqarah. Dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Nabi kata ayatan, dua ayat akhir daripada suratul Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Nabi kata sesiapa yang membaca kedua-dua ayat itu pada satu malam, nescaya kedua-dua ayat itu mencukupinya. Nabi kata mencukupinya. Satu malam tu maksudnya apa? Tiap-tiap malam lah dia baca. Malam ni baca, malam besok baca. Mungkin ada di kalangan kita yang dah amal pun ayat ni. Masyarakat kita yang alhamdulillah sekarang ni yang selalu baca waktu malam, yang biasa baca adalah Al-Mul. Betul tak? Al-Mul dah popular, alhamdulillah, satu sunnah yang boleh diteruskan. Tetapi satu zikir lain yang jangan ditinggalkan apabila waktu malam adalah dua ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Hadis ini Nabi menyebut secara umum dua ayat tu mencukupi bagi orang yang baca. Apa makna mencukupi? Maka hadis ini perlukan kepada ulasan daripada ulama hadis. Maka saya nukilkan
Yang pertama adalah ulasan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Okey, ulasan ini kalau tuan-tuan baca dalam kitab Bahjatun An-Nadhirin Syarah Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi ada menyebutkan. Okey, apa maksud mencukupi? Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dua ayat itu mencukupi daripada segala perkara yang dia tak nak berlaku kepada dia. Maksudnya apa yang tuan-tuan tak ingin berlaku kepada diri pada waktu malam itu, Allah akan jauhkan. Dan pendapat yang kedua kata Al-Imam Nawawi, cukup dekat situ juga membawa maksud cukup daripada dia solat malam. Maknanya bukanlah dia baca ayat ni dia tak solat malam lagi. Tapi kalau dia tak solat malam, dia tak mampu nak solat malam, maka dua ayat ni mencukupi untuk dia. Okey, ulasan Al-Imam Nawawi ini dia agak umum. Maka kita tengok seorang lagi ulama hadis yang menjelaskan dengan lebih lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud cukup di situ. Dia kata cukup bagi pembaca itu daripada kejahatan manusia dan jin. Maknanya kalau ada manusia yang jahat nak melakukan perkara yang buruk kepada kita, Allah lindung orang tu, termasuklah jin yang jahat. Daripada ulasan inilah kita letakkan zikir ini di bawah tajuk zikir pelindung daripada bahaya. Kita tak ingin berlaku apa? Mungkin ada manusia yang jahat, mungkin ada jin yang jahat, mungkin ada benda lain. Moga-moga dengan zikir ini Allah lindung kita. Okey, ada ulasan tambahan daripada Al-Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan cukup bagi qiyamul lail tu, iaitu cukup Allah gantikan pahala untuk dia. Sebab qiyamul lail kita faham pahalanya besar, tapi kalau tak mampu melakukannya, kalau dia boleh baca dua ayat ni, Allah berikan dia apa? Pahala bagi dia. Baik, ada satu lagi ulasan yang menarik. Kita baca ulasan yang diberikan oleh Al-Fadil, kita kata Dr. Musaffad Dib Al-Bugha dan beberapa ulama lain kata hadis itu juga menunjukkan cukup di situ maksudnya cukup untuk memperbaharui iman. Kita ni tuan-tuan, memang Nabi suruh kita perbaharui iman. Nabi kata jaddidu imanukum. Jadi cara kita nak memperbaharui iman, nak kukuhkan iman, baca dua ayat ni. Kenapa? Kerana kalau kita baca ayat 285, dia ada rukun iman kat situ. Kullun amana billahi wa malaikatihi tu. Dia dalam ayat yang terakhir itu, dua ayat terakhir itu dia mengandungi lafaz kita mengukuhkan, kita memperakui, kita beriman pada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab. Jadi sebab itu Dr. Mustafa Bura kata kalau kita baca dua ayat ini seolah-olah kita juga sentiasa memperbaharui iman. Bahkan kata Dr. Mustafa Bura, doa yang dia baca dalam dua ayat tadi itu pengganti kepada doa-doa yang lain. Maknanya kalau tak baca doa lain, dia baca dua ayat tadi itu, doa, dalam dua ayat tu cukup menggantikan doa-doa yang lain yang dia tak baca. Sebab dalam ayat tu kan ada doa, betul tak? Rabbana Rabbana Rabbana. Lepas tu ada doa apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Jumpa 3 kali Rabbana Rabbana Rabbana. Dia adalah doa. Dalam masa yang sama ia memberikan perlindungan daripada perkara keburukan. Okey, selesai zikir yang pertama. Jelas tuan-tuan dan puan? Baik, saya terus kepada yang kedua. Okey, semua sekali ada 6. InsyaAllah kalau sempat syuruk, saya akan berhenti syuruk, InsyaAllah. Tuan-tuan jangan bimbang. Ada makan ke pagi ni? Makan tu penting tu. So nak kena cepat habis tu. Okey, kita masuk zikir nombor 2. Okey, tuan-tuan kalau tak sempat nak salin tak apa, saya ada berikan nota salinan lembut. Dapat tak nota salinan lembut? Soft copy. Betul? Okey, kalau tuan-tuan nak hard copy, saya dah print dah, pun boleh dapatkan. Okey. Nombor 2 adalah zikir satu ayat sahaja yang diambil dalam surah Taubah.
Surah nombor ke-9, surah Taubah. Saya yakin ayat ni pun selalu dengar, iaitu ayat 129 berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah ayat yang terakhir, tapi depan dia sebenarnya dia ada qul, tapi kita tak ambil yang qul tu lah, kita ambil bermula daripada hasbiyallah. Okey, sebelum kita ulas dia punya kelebihan dia, cuba perhatikan baik-baik makna dia. Apa makna dia? Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagiku. Ayat dia ni padu ayat ni. Seolah kita kata Allah lah segala-gala bagi kita. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kepada Dia aku berserah diri, dan Dialah yang memiliki arah yang agung. Okey, ayat ini dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Daud, yang mana hadis ini hadis ni sebenarnya dia ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Ada ulama hadis kata hadis ini dhaif, lemah. Tetapi saya merujuk kepada komentar Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan sanad hadis ini sahih dalam tahqiq Zadul Ma'ad. Para ulama kata hadis ini darjatnya hasan. Yang mana sabda Nabi SAW, man qala fi kulli yawmin hina yusbih wa hina yumsi, siapa yang membaca ketika waktu pagi dan dia membaca juga pada waktu petang sebanyak 7 kali. Maknanya pagi ni dia baca 7 kali, petang dia baca 7. Apa fadilat dia? Sabda Nabi SAW, kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu min amri dunia wal akhirah. Allah akan cukupkan bagi pembaca itu dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi keperluannya. Maksudnya, apa keperluan dunia yang rasa tak cukup, dia baca 7 ayat ini, dia yakin moga-moga Allah cukupkan dia. Urusan akhirat yang dia perlukan, dia baca pada ayat ini, Allah akan mencukupkan untuk dia. Apa kaitan dengan pelindung? Ingat tak tadi hadis pertama tadi? Cukup pada hadis yang surah Al-Baqarah tadi juga membawa maksud cukup dalam hadis ini. Apa keperluan dunia kita? Keperluan dunia kita kalau boleh nak selamat, tak nak ada benda-benda yang memudaratkan, yang menyakitkan, maka dengan ayat ini yang dibaca, moga-moga Allah menyelamatkan kita yang kita perlu dari urusan dunia daripada mengalami sebarang perkara yang boleh membahayakan diri. Okey, habis zikir kedua. Jelas saudara perempuan? Boleh saya teruskan? Tuan-tuan okey kan ni? Memang dia macam ni Alhamdulillah. Jangan sedih-sedih. Okey, saya teruskan zikir nombor 3. Sejuk surah ni, Masya Allah. Okey, zikir yang ketiga. Zikir ketiga ni sangat mudah, iaitu zikir yang diambil daripada 3 surah. Disebut surah 3 kul. Nampak macam alah, biasanya zikir ni tapi mari kita tengok dia punya cerita dia. Okey, 3 kul ni maksudnya suratul Al-Ikhlas, suratul Falaq dan surah An-Nas. Okey, sabda Nabi SAW seperti mana riwayat Abdullah bin Al-Khubayb radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Nabi SAW, Nabi kata, qul, Nabi kata bacalah, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad tu maksudnya baca sampai habis lah. Jangan baca qul huwallahu ahad je, baca ayat sampai habis. Lepas tu Nabi sebut ada 2 surah lain, tapi Nabi tak panggil suratul Al-Falaq, Nabi tak panggil di An-Nas, tapi ada satu nama untuk dia. Nabi kata apa?
wal mu'awwizatain, dua surah pemberi perlindungan. Tengok, Nabi namakan Al-Falaq dengan An-Nas dengan nama apa? Dua surah pemberi perlindungan. Bacalah ketika engkau berada di waktu petang, wahina tusbih, dan juga ketika engkau berada di waktu pagi. Sebanyak berapa kali tuan-tuan? Thalatha marratin, 3 kali. Maka fadilat dia apa? Tukfika min kulli syai'in, sudah mencukupi untukmu daripada segala sesuatu. Okey, hadis ini kata para ulama hadis, hadis hasan, riwayat Abu Daud. Kalau kita tengok dalam nota tu, HR dekat situ bukan human resource HR kat situ maksudnya hadis riwayat Abu Daud. Baik, jelas tuan-tuan. Yang ketiga ni maksudnya lepas ni kita dah kena amal berapa zikir. Setiap malam masuk je maghrib, kita dah boleh baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lepas tu setiap pagi hasbiyallahu la, tadi ayat terakhir suratul At-Taubah tadi tu 7 kali. Lepas tu jangan lupa untuk membaca 3 kali 3 kul ini. Okey, so petang ni dah tahu dah kita nak kena baca apa, iaitu 7 kali ayat terakhir surah At-Taubah dan 3 kali surah 3 kul. Okey, saya sebab waktu yang sangat terbatas, maka tak dapat dijelaskan maklumat lanjut apakah isi kandungan dalam suratul Ikhlas, suratul Falaq dan juga surah An-Nas. Cukup kita meyakini Nabi mengatakan Al-Falaq dengan An-Nas itu adalah 2 surah pemberi perlindungan. Dia panggil Al-Mu'awwidhatain. Okey, nampak macam surah yang popular kan? Selalu baca. Tuan-tuan hafalkan surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas kan? Kalau tak hafal teruk berbenur lah. Okey. Habis zikir yang ketiga. Okey, kita pergi kepada zikir yang keempat. Semua sekali ada 6, kita jangan bimbang, ada 3 lagi. Zikir yang keempat adalah zikir yang diambil pada potongan kalimah Bismillah. Nampak Bismillah tu 2 patah perkataannya. Bismillah dengan nama Allah. Tapi pada kalimah dengan nama Allah ini, dia memberikan kelebihan yang besar. Okey, nombor 1 kalimah Bismillah yang kita maksudkan, ya ini alhamdulillah ramai orang amalkan, iaitu Bismillahilladzi. Kenapa kita kata Bismillah? Sebab depan ayatnya ada dengan nama Allah, Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey, zikir ini berapa kali nak baca dia? Baik, kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, saya terus pergi pada terjemahan ya. Kita boleh jimat waktu, cepat kita habis, cepatlah kita menyamu selera. Tak adalah pendek-pendek. Okey, hadis ini sabda Nabi SAW yang bermaksud tiada seorang hamba pun, tak kira dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia berkata, maknanya dia membaca, dia mengucapkan setiap pagi dan petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa kelebihan dia? Sebanyak 3 kali, melainkan dia tidak akan terkena sebarang mara bahaya. Mara bahaya apapun, daripada haiwan yang berbisa, daripada apa saja yang bahaya, jika dia baca seperti mana yang Nabi anjurkan, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Moga-moga Allah lindung. Okey, zikir yang keempat ini saya lanjutkan, cuma saya tertinggal maklumat ni dalam satu nota tu, iaitu zikir yang tuan-tuan baca keluar pada rumah.
Tuan baca keluar pada rumah doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, itu kan. Yang itu pun jangan tinggal. Cuma riwayat hadis tu ada khilaf lah para ulama hadis. Tapi secara umum untuk fadail boleh amal. Itu pun ada kelebihan dia. Okey, saya terus pergi pada zikir yang kelima. Tinggal 2 saja lagi zikir. Yang kelima adalah zikir yang dikaitkan dengan kalimah hauqalah. Kalimah hauqalah ni kalimah apa? La haula wa la quwwata illa billah. Apa maksud la haula wa la quwwata illa billah? Dia ada dalam zikir ni, dia ada dua rangkap. Dua rangkap ni kena faham. Pertama apa? La haula, rangkap pertama. Yang kedua adalah wala quwwata illa billah lah hujungnya. Okey. Maksudnya tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Okey, zikir ni kalau boleh jangan tinggal. Dia ada kelebihan lain, tapi kita nak fokus kelebihan dikaitkan dengan memberikan perlindungan. Okey. Dalam hadis, wallahu ta'ala alam, setakat bacaan, dapatan, tak jumpa lagi hadis yang sahih yang menyebut secara spesifik baca zikir ini Allah lindung daripada keburukan. Spesifik tu tak ada. Cuma ada satu kata-kata seorang tabi'in namanya Makhul rahimahullah, dia mengatakan zikir kalimah la haula wa la quwwata illa billah boleh menghilangkan daripada segala benda yang bahaya, dan yang mana yang paling rendah adalah kefakiran. Ingat, ini bukan hadis, tetapi dia adalah asar daripada seorang tabi'in. Okey, untuk menampakkan lagi apa relevan zikir la haula wala quwwata illa billah boleh menghilangkan segala bahaya, maka kita kena lihat apakah makna di sebalik kalimah tersebut. Okey, makna yang pertama, kalau kita ucap la haula, ia akan membawa makna tiada daya. Betul, tiada daya tu, tapi tiada daya apa? Untuk elak maksiat, melainkan dengan Allah jaga. Rupa-rupanya kita duk sebut la haula, la haula, sebenarnya kita nak cakap apa pada Allah? Tiada daya nak elak maksiat, melainkan Allah jaga. Okey, makna yang kedua, kata para ulama, kalau kita sebut la haula juga membawa makna kita kata tiada daya untuk elak keburukan. La haula, tiada daya untuk elak keburukan. Betul tak tuan-tuan? Siapa boleh elak daripada perkara buruk dalam hidup dia? Kita tak boleh elak, melainkan Allah yang lindung. Jadi daripada ucapan la haula ini, moga-moga Allah lindung kita dua benda. Allah lindung kita daripada buat maksiat, Allah lindung kita daripada perkara buruk. Okey, apa makna wala quwwata? Quwwata tu kuatlah, kuat. Apa makna kita kata wala quwwata? Tiada kekuatan, tiada upaya. Makna pertama kata para ulama hadis, la wala quwwata ni maknanya tiada upaya untuk tiada upaya untuk buat ketaatan. Maksudnya nak solat senang ke susah? Susah tau. Nak puasa susah. Nak zakat susah sebenarnya. Tapi disebabkan Allah bagi kita kekuatan, kita sanggup bangun pagi, zakat beribu-ribu, tahan makan pada waktu siang untuk puasa. Kekuatan tu dapat daripada siapa? Dapat daripada Allah. Tu yang disebut illa billah. Azan subuh pagi tadi, apabila muazzin kata hayya 'alas salah, marilah sembahyang, kita jawab apa? La haula. Kenapa muazzin kata marilah sembahyang, kita ucap la haula wala quwwata illa billah? Kenapa?
Kalau kita ambil makna yang pertama, maknanya kita nak katakan bahawa kita ni tak boleh, ya Allah, ya Allah, Engkau ajak kami solat, tapi kalau Engkau tak bantu kami buat, ada kekuatan tu, kami mungkin tak solat. Jadi untuk mengatakan bagi kekuatan supaya saya boleh solat, bagi saya kekuatan, ya Allah, supaya saya boleh elak maksiat, maka ia terkandung pada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Okey, makna kedua, apa maksud wala quwwata? Makna yang kedua adalah tiada upaya untuk mendapatkan kebaikan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi pasangannya mudah aja. La haula wala quwwata illa billah, ada dua makna. Makna pertama apa? Dikaitkan dengan maksiat, ketaatan. Yang kedua apa? Keburukan, kebaikan. Okey, habis untuk zikir yang kelima. Ni last sekali zikir yang keenam. Okey, zikir yang keenam adalah zikir yang dikaitkan dengan kalimah isti'adzah. Isti'adzah tu kalimah apa? A'udzu. Isti'adzah. Okey, dalil dia sabda Nabi SAW dalam zikir ini. Kita apa isti'adzah kita masukkan dekat kalimah ni. Saya sebut, tuan ikut boleh? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dua kali kita ulang. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. Okay. Makna dia apa ya? Tengok terjemahan dia. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah, yang kalimah itu sempurna. Dengan kalimah yang sempurna itu aku berlindung daripada keburukan makhluk yang telah Allah ciptakan. Umum, apa saja makhluk yang boleh mendatangkan keburukan, kita minta Allah lindung. Lindung dengan apa? Kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Okey, untuk bagi mantap zikir ni, maka mari kita tengok apa makna kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Ada tiga sudut, ada tiga pengertian. Pengertian yang pertama kata kalimah Allah yang sempurna itu maksudnya adalah Al-Quran. Ini adalah ulasan Al-Imam Nawawi. Ada ulama hadis mengatakan makna kalimah Allah sempurna itu adalah nama-nama Allah Al-Husna. Ini adalah ulasan Syekh Majdi dalam syarah Hisnul Muslim. Pendapat ketiga kata kalimah-kalimah Allah yang sempurna itu adalah keputusan dan takdir Allah. Tiga-tiga makna ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Okey, apa kelebihan dia? Ini kelebihan dia. Ada seorang lelaki seorang lelaki ni dia datang sembang dengan Nabi waktu petang. Dia sembang-sembang dengan Nabi. Nabi tanya kepada dia, apa khabar? Apa jadi hari ni? Dia ceritalah, cerita. Dia kata, tapi Rasulullah, aku ni kan semalam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Cuma dia kata, aku telah disengat dengan kala jengking. Apa jawab Nabi? Nabi kata, sekiranya engkau membaca di waktu petang doa ini tadilah kita baca tadi tu, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nabi kata apa? Maka tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakan kamu. Maknanya Nabi minta lindung. Nabi suruh baca zikir lindung daripada apa? Haiwan bisa. Tapi janganlah tuan-tuan pijak juga. Dah ada kali jengking tu, a'udzu bikalimatillah, dipijak juga. Elakkan. Okay, dapat kelebihan dia. Okay, akhir sekali, sebab kita dah 30 minit 25 saat. Sikit je ya, sikit je lagi. Okey, akhir sekali Nabi SAW juga berpesan kepada kita dalam hadis yang lain. Ini hadis sahih
riwayat Tirmizi, Ahmad, Nabi kata dalam sabdanya, sesiapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq waktu petang sebanyak 3 kali, nescaya racun tidak akan memudaratkannya pada malam tersebut. Tapi tak payah tuan minum racun, tak apa saya kebal, dia kata. Tak. Kalau berlakulah contoh diracun, ada orang sihir daripada makanan sebagainya, tak akan memberi mudarat kepada dia dengan zikir yang dia baca. Okey, akhir sekali adalah hadis Nabi SAW. Yang ini tuan-tuan nak balik kampung kan, tuan-tuan nak musafir, pergi ke mana-mana, singgah mana-mana tempat, kalau boleh jangan tak baca zikir ni. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka orang yang berdoa itu tidak akan terkena dengan sesuatu yang bahaya sehinggalah dia meninggalkan tempat tersebut. Kita tak tahu dekat rumah inap tu ada apa, hotel tu ada apa, dekat RNR ada apa, dekat Pontian ada apa, kita tak tahu. Tetapi Nabi suruh kita baca. Jadi selama mana dia berada di tempat itu, Allah akan lindung dia daripada bahaya sehinggalah dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Selesailah 6 zikir. Ada soalan tuan-tuan? Dah pukul 7 dah. Cukuplah, kesian tengok tuan-tuan duduk bersila macam tu. Okey, ada soalan? Okey, sebelum saya tangguhkan ataupun kita berhenti, jika ada soalan, saya ulang kembali apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Yang paling penting faham, lepas tu dah boleh amal. Itulah tujuan kita belajar. Okey, nombor 1 adalah zikir daripada 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Bila nak kena baca? Setiap malam, paling kurang sekali. Nombor 2 adalah ayat terakhir suratul Taubah. Dibaca berapa kali? 7 kali. Pagi baca 7, petang baca 7. Maknanya sehari semalam kena baca 14 kali lah. Nombor 3 adalah zikir apa tadi? 3 qul. 3 kali pagi, 3 kali petang. Okey. Yang keempat tadi adalah zikir apa tadi? Zikir bismillah. Yang depannya ada bismillahi ladzi la yadur tu. Itu kena baca berapa kali tuan-tuan puan? 3 kali pagi, 3 kali petang. Lepas tu zikir apa yang kelima? Adalah kalimah hauqalah. Kalimah hauqalah ini tidak disebutkan secara jelas berapa kali nak baca. Paling kurang sekali lah. Tapi kalau zikir ni lagi banyak, lagi baik. Okey, yang terakhir sekali adalah kalimah isti'azah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali tuan-tuan? 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan kalau singgah di mana-mana, bacalah isti'azah tersebut. Moga Allah lindung kita daripada perkara yang boleh membahayakan. Okey, saya berhenti dengan kadar ini. Slide semua ada 43. Masa pun dah 34 minit 44 saat. Okey, ada soalan tuan-tuan? Jelas ke? Jelas tak okey ke tak okey ni? Okey nah. Alhamdulillah, Masya Allah jemaah. Okey, kalau ibu-ibu ada apa soalan ke? Tak ada soalan boleh nampak dekat TV ni, boleh nampak Okey, kalau siapa nak nota hard copy, siapa nak nota salinan keras boleh ambil. Tapi kena buat salinan lah. Nota salinan lembut semua dah dapat. Moga-moga pagi ni Allah beri kita manfaat. Saya mengisi ruang yang ada. Moga-moga kita dapat banyak manfaat, sampaikan kepada yang tidak hadir, dan amalkan. Pesan anak-anak, pesan ahli keluarga, jangan
tinggalkan. Moga-moga Allah sentiasa melindungi kita daripada perkara-perkara yang boleh memberikan keburukan. Jika tiada apa-apa soalan, saya berhenti pada kadar ini. Mohon ampun dan maaf sebarang kekurangan, sebarang salah silap pada ucapan saya dan sebagainya. Jadi kita sudahi pengisian kita dengan memohon keampunan daripada Allah melalui zikir tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demi masa wal afr, innal insana la fi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Yang tak rugi siapa? Illal ladzina amanu, melainkan orang yang telah beriman, wa amilus salihat, dia telah melakukan amal-amal soleh, dan mereka juga watawasau bil haqq watawasau bis sabr, mereka yang berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.